Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saudara Asyik, Rupa, Ustaz Umar dan tuan-tuan sekalian. Untuk kumpulan 7 berkaitan dengan fatwa halal dan haram, kita diingatkan tadi kerana hasrat kita ingin mendekati Allah, dan diingatkan supaya kita tidak tersasul sehingga terjun ke lembah kefanatikan politik yang mengeluarkan pemikiran dan cerita-cerita yang sesuai dengan aliran pemikiran sekelompok atau sepihak sahaja, dan dengan menafikan pandangan dan tafsiran kelompok saingan yang akhirnya bukan membawa insan mendekatkan diri kepada Al-Quran dan As-Sunnah, sebaliknya seronok sendiri dengan gelaran-gelaran masing-masing. Sebab itu kita juga membincangkan supaya kita dapat membezakan dengan jelas bahawa seorang yang bertaraf mursyid itu mata hati dan pemikirannya sentiasa mengendalikan urusan manusia dan terus mempertahankan prinsip-prinsip akhlak Islam dengan mengelakkan daripada elemen-elemen empatan, sindiran dan penghinaan kepada pihak lain. Jadi di antara isu yang dikemukakan dalam perbincangan tadi ialah berkaitan dengan menghalalkan penyertaan dalam majlis-majlis seperti memperingati upacara-upacara kematian dan juga upacara-upacara membakar lilin. Dan ini kalau dilihat, ianya bukan berbentuk budaya, tetapi sebenarnya ia melibatkan agama untuk agama-agama tertentu, khususnya yang melibatkan kepercayaan orang-orang Buddha. Dan proses penyertaan dalam pembakaran mayat contohnya adalah diumpamakan seperti kita mengiringi jenazah ke tanah perkuburan. Begitu juga upacara penyerahan kain kuning, terutamanya kepada Sami Buddha dan seumpamanya, diberi status halal kerana dianggap sebagai juga sebagai satu budaya. Walhal mengikut mereka yang arif dan mahir serta pernah menjiwai agama Buddha, kain kuning ini merupakan satu amalan agama Buddha, bukannya suatu budaya, dan ianya dilaksanakan semasa pelantikan Sami dengan menyerahkan kain kuning tersebut. Banyak lagi isu-isu yang dihalalkan pada satu ketika kemudian diharamkan semula. Ini berarti ianya tidak berprinsipkan kepada ajaran Islam yang sebenar, tetapi hanya semata-mata untuk usaha meraih undi dan mendapat simpati, terutamanya dari golongan bukan Islam di Kelantan khususnya, dan ianya berebak ke seluruh Malaysia. Seperti pada di awal pemerintahan dahulu, sukan Muay Thai, wayang kulit di Timur Barat, konsert, bahkan mengharamkan wanita daripada menyertai tilawah Al-Quran kerana dianggap sebagai aurat, tidak boleh dikumandangkan di khalayak ramai. Tetapi untuk seketika kemudiannya Muay Thai dah dibolehkan, wayang kulit dan di Timur Barat juga dibenarkan, konsert-konsert artis sama ada artis lelaki dan wanita juga pun diizinkan, serta
calon-calon wakil rakyat perempuan pun juga dibenarkan. Ini suatu yang agak menunjukkan kerana sekejap boleh, sekejap tidak boleh. Begitu juga dengan menghalalkan, mengumpat, mencaci, mendoakan kebinasaan sesama Islam dengan harapan supaya diturunkan segala bencana dan kehancuran terhadap orang UMNO khususnya. Begitu juga menghalalkan, menisbahkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat makhluk, di mana kita tahu Allah itu Maha Suci daripada sifat-sifat tersebut, dengan mengatakan Tuhan Samsing, Tuhan Kedepeh, Tuhan dan seumpamanya. Jadi rumusannya ialah kami mencadangkan supaya autoriti untuk memfatwakan sesuatu perkara perlu kepada kesepakatan ulama ataupun terdiri daripada pengesahan Majlis Agama Islam, bukan bergantung kepada kenyataan individu-individu secara tersendiri. Juga mencadangkan supaya mengangkat kredibiliti badan-badan fatwa negara, agar fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu dipatuhi dan ditaati oleh semua golongan masyarakat. Juga ada satu rumusan yang mungkin sedikit lari tapi agak ada perkaitannya, berkenaan supaya agenda kerajaan perlu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, terutama oleh pegawai-pegawai agama di Majlis Agama Islam ataupun JAKIM, kerana kedapatan kebanyakan pegawai-pegawai persekutuan di tempat-tempat tersebut menjadi ejen dan alat kepada parti politik pembangkang, dan aliran pemikiran politik mereka pun tidak jelas dan agak berkecenderungan untuk menyokong parti pembangkang. So kalau ada kemungkinan dan kalau ada keinginan, kita boleh untuk mengubah situasi itu supaya orang yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan agenda-agenda kerajaan itu benar-benar memahami dan menghayati aspirasi dan kehendak kerajaan itu sendiri. Jadi itulah sebuah sedikit rumusan yang ada pada kumpulan 7. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.